Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi kita sambung kitab Ighathatul Lahfan fi Masayid Syaitan karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Jadi kita sambung pada bab yang ke-7 ini. Sebelum kita masuk pada bab yang ke-8, ada berbaki sedikit lagi kepada bab yang ke-7 ini. Baik. Jadi kita dah sebut sebelum ni tentang bagaimana Al-Quran menjadi syifa, penyembuh daripada penyakit-penyakit, antaranya penyakit syubhat. Dan bagaimana Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah menjelaskan tentang pengakhiran golongan mutakallimin, golongan ahlul kalam, dan juga golongan mutasawwifin, golongan ahli sufi, yang pengakhiran mereka penuh dengan keraguan dan juga kedunguan, kebodohan. Dan juga bagaimana Al-Quran menyampaikan kepada keyakinan, dan juga menambahkan lagi keimanan, serta menjadi penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam hati, dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa amma shifa'uhu li maradi syahawati fadhalika bima fihi min al-hikmati wal mau'izati al-hasanah. Baik, ini kita dah bacakan sebelum ni. Itulah adapun penyembuhan terhadap penyakit-penyakit syahwat, iaitulah apa? Dengan terkandung di dalam Al-Quran itu pelbagai hikmah, pelajaran al-mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik, targhib wa tarhib, juga motivasi dan juga ancaman, amaran, dorongan dan juga ancaman, wa tazhidu fid dunya, menanamkan rasa zuhud terhadap dunia, targhibu fil akhirah, juga memberikan motivasi untuk kita mengejar akhirat. Juga pemisalan, perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, Al-Qasas, kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran, yang mempunyai anwa'ul ibar wal istibsar, berbagai bentuk ibrah, dan juga ilmu pengetahuan, istibsar, yang menerangkan. Fayarghabul qalbus salim idza absara dhalika fima yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adihi wa yuraghibu amma yadurruhu fayasiru al-qalbu muhibban lirrushdi mubghidan lilghayy. Maka hal itulah yang menyebabkan apa? Hati ini akan selamat, dan juga akan melihat apa sahaja perkara yang boleh memberikan manfaat, sama ada di kehidupan di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan juga memberikan galakan, dan juga ataupun menjauhkan daripada perkara yang dapat memudaratkan, dan menjadikan hati itu muhibban lirrushdi, menyintai petunjuk, bimbingan, kebenaran, mubghidan lilghayy, yakni Al-Quran juga hikmah, pengajaran yang terkandung dalam Al-Quran ni, kisah-kisah yang terkandung di dalamnya, perumpamaan yang banyak, itulah yang menatijahkan kita untuk menyintai kebenaran dan juga membenci kesesatan, mubghidan lilghayy. Fal-Quran muzilu lil amradil mujibati lil iradatil fasidah. Jadi Al-Quran akan menghilangkan segala penyakit-penyakit yang kita kata apa, yang akan menyerang kemahuan manusia ini dan kehendak-kehendak manusia yang rosak, al-iradatil fasidah. Fayasluhul qalb, maka dengan pengajaran daripada Al-Quran itu jugalah yang akan memperbaiki hati. Fatasluhu iradatuhu, yang akan memperbaiki kehendak seseorang. Wa ya'udu ila fitratihi allati futira 'alaiha. Al-Quran juga akan membimbing fitrahnya kepada fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu mengajak kita kembali kepada fitrah, kerana yang mencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentulah dia mengetahui apa sahaja yang baik untuk kita dan apa sahaja perkara yang akan memudaratkan kita. Fatasluhu af'aluhu al-ikhtiyariyatil kasbiyah kama ya'udu al-badan
kama ya'udu al-badani bi sihhatihi wa salahihi ila al-hal at-tabi'i fayasiru bihaythu la yaqbalu illa al-haqq kama anna at-tifla la yaqbalu illa al-laban. Baik, maka dengan demikian bila hati yang sihat itu mengetahui hal yang sifat kebenaran dan menyukai hal-hal yang bermanfaat untuk perkara yang kita kata apa yang baik untuk seseorang itu, dan Al-Quran itu akan memperbaiki hati dan kehendaknya sehinggalah hati akan kembali kepada fitrah seperti yang diciptakan, dan juga segala perbuatan-perbuatan yang diusahakannya itu, amalan-amalannya akan menjadi baik, seperti badan yang pulih kembali kepada keadaannya yang normal, yang mana ia tidak lagi mahu menerima melainkan kebenaran, sebagaimana seorang bayi yang tidak akan menerima makanan selain susu. So, Ibnu Qayyim umpamakan macam apa? Macam bayi, macam baby yang kalau dia mesti nak kena minum susu. Kalau kita bagi Coca-Cola ke, kita bagi pelet-pelet air kan, dia takkan minum kan? Maksudnya apa? Kerana fitrah. Jadi kalau kita tengok balik, itu antara perumpamaan yang banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tengok balik dalam Sunnah, Nabi SAW umpamakan susu ni sebagai fitrah. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW pernah ditawarkan oleh Jibril dua minuman. Pertama, Al-Khamr, arak. Yang kedua, Laban, susu. Bila Nabi pilih susu, apa kata Jibril? Ikhtartal fitrah. Engkau telah pilih apa? Fitrah. Baik. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan berkenaan dengan kalau kita tengok balik berkenaan dengan Allah umpamakan, Allah buat perumpamaan berkenaan dengan apa? Susu ini, kedudukan dia kat mana? Kalau kita tengok dalam kita kata pada binatang ternakan, pada lembu misalnya, susu ni Allah Ta'ala jadikan dia kedudukannya pada dalam haiwan ternakan, macam contoh lembu misalnya, dia antara apa? Dia antara lubang, dia antara tempat simpanan najis dan juga darah. Betul tak? So Allah Ta'ala jadikan susu ni tak bercampur, sama ada dengan darah ataupun dengan najis, kotoran ataupun sisa-sisa, hampas-hampas. So itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah umpamakan akidah tauhid, akidah sunnah tauhid ini umpama susu, fitrah. Adapun akidah-akidah yang menyeleweng, yang dipenuhi dengan ta'til, penafian terhadap sifat-sifat Allah, kesyirikan, menyamakan Allah dengan makhluk, menafikan sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, diumpamakan seperti apa? Seperti darah ataupun hampas-hampas najis yang ada dalam lembu tersebut. Maksudnya ini antara hikmah yang kita kena tadabbur dan kita kena fikirkan. Macam mana Allah Subhanahu ini menunjukkan qudratullah, menunjukkan hikmatullah, menunjukkan Allah tu Al-Hakim Al-Alim, yang mana yang dia maha bijaksana dan juga maha berkuasa, maha mengetahui segala sesuatu, sehingga dia boleh mencipta susu yang ada, yang kita perah daripada lembu tu, tak bercampur sikit pun dengan sama ada hampas-hampas najis dan juga darah. So kita fikir macam mana nak bagi tahu keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang diperintahkan oleh syarak untuk kita memikirkan. Contoh macam Allah Taala perintahkan kita untuk fikirkan apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maksudnya, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Taala menciptakan unta? Bagaimana penciptaan unta? Kesemua itu adanya hikmah yang perlu kita fikirkan. Sebab itu Imam Ibn Qayyim dia umpamakan as-sunnah ini, tauhid ini, orang yang nak kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah ini, dia adalah seumpama orang yang kembali kepada fitrah. Seperti mana bayi yang dia takkan boleh minum melainkan susu. Kan? Baik. Jadi itu yang dimaksudkan. Baik. Sebab itulah kalau kita tengok balik, kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa'adal fata katifli laysa biqabilin siwal mahri syai'an wastarahat awadhiluh. Kembalilah sang pemuda seperti anak-anak yang tidak menerima apa pun selain susu murni, dan berhentilah para pencelanya. Maksudnya apa? Perumpamaan tadi. Maksudnya, kalau kita, Allah Ta'ala telah jadikan kita dengan fitrah,
Antara fitrah yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita adalah fitrah untuk bertuhan, fitrah untuk bertuhan, dan fitrah untuk mengetahui Tuhan, dan fitrah untuk kita kata menyembah Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan fitrah untuk meninggikan Tuhan, meninggikan Allah. Jadi ini fitrah. Sebab itu macam mana sekali orang cuba untuk merosakkan fitrah ini, Allah Ta'ala pasti akan apa? Akan pilih di kalangan hamba-hambanya ini yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membimbing mereka untuk kembali kepada fitrah, untuk kembali kepada fitrah. Baik, fayataghadha al-qalbu min al-iman wal-Quran bima yuzakkihi wa yuqawwihi wa yu'ayyiduhu wa yafrahuhu wa yasurruhu wa yunashshituhu wa yuthabbitu mulkahu كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويسلو. Itu daripada iman dan Al-Quran. Hati ini akan boleh menyerap apa sahaja yang akan menambahkan kebaikannya dan akan menguatkannya, mengukuhkannya dan membahagiakannya serta meneguhkan kekuatannya. Sebagaimana badan akan boleh menyerap makanan yang boleh mengembangkan dan juga menguatkannya. Hati dan badan masing-masing perlu berkembang sehingga menjadi sempurna dan baik. Maksudnya di sini dalam konteks kita bincang tentang hati. Maksudnya sebagaimana kita lihat orang hari ini bila dia nak sihat ataupun dia nak tambahkan dia punya berat badan ke, ataupun dia nak gemukkan otot-otot dia, so dia kena ambil suplemen dan sebagainya untuk tambah berat badan ataupun untuk tambah dia punya nak kuatkan otot dia dan sebagainya. Macam-macam lah. Begitulah juga hati. Hati berhajatkan kepada apa? Apa yang boleh menambahkan kita kata menambahkan kekuatannya dan juga mengembangkan kekuatannya. Sebab itu dikata sini badan perlu berkembang dengan bantuan makanan-makanan bergizi yang boleh memperbaiki keadaan dan juga melindunginya dari segala mara bahaya. Di mana ia tidak akan berkembang baik kecuali bila diberikan makanan yang berkhasiat. Maksudnya itu makruf. Demikian halnya hati tidak boleh tumbuh dan berkembang serta tidak akan sempurna kebaikannya kecuali bila mendapatkan santapan yang bergizi. Ia tidak mungkin memperoleh hal itu kecuali dari Al-Quran. Sebab hati dia tak boleh lari daripada gizi yang paling sempurna yang akan menambahkan kebaikan dan juga akan mengembangkan lagi kebaikan dan juga akan menambahkan lagi kekuatan hati tersebut. Tidak ada cara lain melainkan daripada Al-Quran, dan juga As-Sunnah. Baik, seandainya ia boleh memperolehi sebahagiannya dari selain Al-Quran, maka nilainya sangat sedikit dan tidak akan memenuhi kadar yang diperlukan. Kalau ada perkara selain Al-Quran yang boleh mengembangkan hati ataupun boleh menyihatkan hati, maka dia hanyalah bersifat sementara. Bahkan dia tidak akan kekal. Dia tak akan kekal lama. Dan tidak akan memenuhi kadar yang diperlukan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala, dia yang mencipta kita, dia yang tahu berapa dos ubat yang kita perlu, berapa nilai dan kadar makanan ataupun makanan hati yang kita katakan untuk kita gizi yang seimbang ini yang diperlukan oleh kita. Sebab itu Allah Ta'ala dah tunjukkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah apa yang boleh memanfaatkan hati kita. Baik, demikian juga halnya tanaman. Ia tidak akan tumbuh sempurna kecuali dengan kedua hal ini. Maka dikatakan tanaman itu berkembang dan sempurna. Sebab itulah apa? Begitulah juga diumpamakan seperti tanaman. Mesti kena cukup air. Mesti kena ada baja. Tanmiyah. Kemudian untuk dia bagi dia kembang. Kan orang hari ni dia buat apa? Dia tanam hidroponik. So tanam yalah, sebab sekarang ni rumah tak ada tanah dah, rumah atas udara. Jadi kena tanam dalam air. Tu pun still kena jaga kan. Dia tak boleh biar gitu je. So dia kena siram juga. Dia kena letak baja. So dia tak boleh biarkan. Sebab apa? Kerana itu akan membantutkan perkembangan tanaman tersebut. Walaupun tanaman itu adalah tanaman yang senang untuk tumbuh, still kita kena jaga juga kan. Walaupun macam simple je, tapi dia mesti kena ada gizi yang kita kena beri kepada dia, air dan juga baja dan sebagainya. Baik, dan kena jaga dia daripada haiwan-haiwan perosak. Kita pun letak racun ataupun letak apa. Kalau orang yang ada
ada apa dusun durian, dia akan apa, ada yang setengah tu kalau dia akan ada yang ingat dekat setengah tempat tu dia letak anjing untuk halau babi dan sebagainya, ataupun dia letak monyet dan sebagainya. Baik, maksudnya nak jaga, yang penting nak jaga daripada mara bahaya, nak jaga tanaman itu daripada terhalang untuk berkembang, dan juga kita kata tumbuh dengan subur. Baik, kerana kehidupan dan kebahagiaan hati tidak akan terwujud secara sempurna kecuali bila ia bertambah baik dan suci. Maka hal ini perlukan pembahasan mengenai kedua masalah ini. Sebab itu kata Ibnu Qayyim sini, walamma kanat hayatuhu wa na'imuhu la yatimmu illa bi zakatihi wa taharatihi lam yakun buddun min dhikri hadha wa hadha fanaqul. Kemudian masuklah pada bab yang ke-8, al-babu tsamin fi zakatil qalbi, iaitulah membahaskan berkenaan dengan kesucian ataupun bagaimana kita nak menambah baikkan hati kita, nak menyucikan hati kita, apa yang disebut sebagai zakatul qalb. Baik, az-zakatu fil lughah, zakat secara bahasa bererti hiya an-nama wa ziyadah fi salahi wa kamali syai', iaitulah berkembangnya sesuatu, bertambah baik dan sempurnanya sesuatu. Itu dimaksudkan dengan az-zakah. An-numu ataupun an-nama wa ziyadah fi salah wa kamali syai', iaitulah apa? Berkembang. Az-ziyadah bertambah kebaikan, bertambah baik, fi salah dalam kebaikan, wal kamal asy-syai', dan juga kesempurnaan dalam sesuatu perkara. So macam mana kita nak faham? Ibnu Qayyim dah bagi perumpamaan tadi, mudah untuk kita faham. Seperti mana tanaman tadi, seperti mana juga tubuh badan kita yang memerlukan gizi yang seimbang, memerlukan suplemen, sebagaimana juga tumbuhan yang kita tanam juga perlukan suplemen. Maksudnya diperlukan kepada zakah. Maksud zakah di sini apa dia? Perkembangan. Maksudnya perkembangan yang baik dan juga ziyadah, tambahan. Maksudnya bukan setakat dia berkembang, bahkan perlukan kepada tambahan bagi kebaikan itu dan juga kesempurnaan. Baik, yuqalu zakat syai' idza nama. Jadi orang Arab bila dikata zakat asy-syai', maksudnya sesuatu itu berkembang. Zakat asy-syai' maksudnya sesuatu itu berkembang. Nama idza nama. Wa qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, ambillah sedekah, ambillah zakat, sedekah daripada harta benda mereka yang ambillah sedekah daripada harta mereka itu. Dengan sedekah itu kamu mensucikan dan menambah kebaikan bagi mereka, yakni menambahkan kebaikan. Tutahhiruhum, menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha. Apa maksud tuzakki? Dia lebih daripada menyucikan lagi. Dia bukan setakat menyucikan, bahkan dia akan mengembang baik, mengembang biakkan ataupun menambahkan kebaikan itu, menambahkan lagi kesucian. Baik. Sebab itu tak mungkin kita akan translate sama kan, sebab dia berulang. Dalam satu ayat dia berulang. Kalau dimaksudkan dengan menyucikan, tak perlulah pada pengulangan. Cukup hanya wa tutahhiruhum. Cukup apa? Tutahhiruhum. Tak perlu ulang dengan wa tuzakkihim. Sebab itu bila datang wa tuzakkihim, maksudnya dia membawa maksud yang lebih. Dia lebih daripada tathhir. Tathhir menyucikan. Tazkiyah maksudnya mengembangkan lagi. Maksudnya apa? Menambahkan lagi kebaikan, mengembangkan lagi kebaikan untuk mereka. Baik. Di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fajama'a bainal amrayni at-taharatu waz-zakah litalazumihima. Di sini Allah menghimpunkan dua perkara, yakni secara terpadu, iaitulah taharah, kesucian, dan zakah, yakni pertambahan kebaikan. Az-zakah yang ini maksudnya pertambahan kebaikan. Kerana apa? Kerana keduanya saling lazim melazimi. Kerana adanya kaitan yang sangat erat antara kedua-dua perkara tersebut. Baik. Fa inna an-najasatal fawahishi wal ma'asi fil qalbi bimanzilatil akhlaqir radi'ati fil badani. Kerana apa? Noda-noda fahishah, noda-noda perkara-perkara yang keji. So balik-balik bincang tentang hati. Noda-noda perkara yang terkeji itu fahishah, dan maksiat-maksiat yang terdapat di dalam hati
ianya diibaratkan seperti unsur-unsur buruk yang terdapat di dalam tubuh. So diibaratkan macam apa? Unsur-unsur yang buruk yang tak diperlukan oleh badan, tak diperlukan oleh tubuh. Hama yang terdapat dalam tanaman. Kalau tubuh maksudnya macam kita kata bakteria-bakteria yang berbahaya ataupun virus-virus yang berbahaya yang tak diperlukan oleh tubuh. Sebab itu kita Allah Taala jadikan sistem kita ini adanya kita keluar peluh, kita kena buang najis. Maksudnya kesemua itu ada hikmah. Kerana ada benda yang yang lebihan dalam badan kita yang tak diperlukan oleh badan kita. Yang kalau dia dikekalkan maka dia akan apa? Memudaratkan kita. Sebab itu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sistem dalam badan kita ini sudah komplit dan lengkap, dan penuh dengan hikmah. Baik. Jadi kalau kita tengok balik itu perumpamaan untuk tubuh. Bagi tumbuhan pula, tanaman adalah seperti hama yang terdapat dalam tanaman. Maksudnya hama ataupun haiwan-haiwan perosak yang boleh merosakkan tanaman. Itu maksudnya dia tak diperlukan. Nampak? Tetapi tak menafikan dalam tubuh badan kita ataupun dalam tanaman itu kadang-kadang perlu tak bakteria? Perlu. Dalam badan kita kan. Itu orang minum apa? Susu apa? Susu susu apa? Susu yang ada bakteria kan? Yang perut kita memerlukannya. Tu pun tak boleh berlebihan kan? Maksudnya dia perlu maksudnya sekadarnya lah. Sama juga macam tanah yang kita tanam tumbuhan. Perlu tak cacing? Perlu. Kan? Perlulah binatang-binatang yang ada tak kadang-kadang binatang-binatang yang kita kata yang diperlukan untuk apa? Untuk proses. Ada. Kan? Walaupun kalau dia overdose, kalau dia terlebih tak jadi pula. Kan? Dia akan merosakkan. Baik. Jadi itu perumpamaannya. Baik, kata Ibn Qayyim lagi, bimanzilatil akhlaqi radiyah wa bimanzilatid daghala fi az-zar' wa bimanzilatil khabath fi adh-dhahabi wal fiddati wan nuhas wal hadid. Bagi barang-barang ataupun kita kata tadi dalam badan, tubuh badan kita, perumpamaan dalam tubuh, kemudian tanaman, kemudian yang ketiga Ibn Qayyim bagi perumpamaan seperti apa? Buih yang ada pada emas. Maksudnya karat-karat tu, ataupun apa? Perak dan tembaga serta besi. Yang bila kita bakar tu, maksudnya lebihan buih-buih yang daripada bakaran perak ataupun besi ataupun emas itu tidak diperlukan. Dan kita dah bincangkan sebelum ini tentang buih-buih kan, buih-buih lautan dan sebagainya. Baik, sebagaimana hal tersebut tubuh yang apabila dibersihkan dari unsur-unsur buruk akan memperolehi kekuatan normal seperti biasa, bekerja tanpa hambatan dan juga rintangan, sehingga boleh tumbuh dan berkembang. Maka seperti itulah hati. So kita berhajatkan kepada taharah wa tazkiyah, kesucian dan juga penambah baikan. Ini adalah kita kata penambahan dari sudut kebaikan. Baik. Kata Ibn Qayyim rahimahullah lagi, فعملت عملها بلا موائق ولا ممانع فنمى البدن فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. Baik, jadi apabila hati telah dibersihkan daripada dosa-dosa dengan taubat yang akan membuang sisa-sisa dosa, lalu dengan taubat dan istighfar itu akan kembali, hati itu akan memperolehi kekuatan dan keinginan untuk melakukan kebaikan serta terbebas dari pengaruh-pengaruh yang rosak dan unsur-unsur yang buruk, maka ia akan berkembang dan bertambah baik. Baik, kukuh dan makin kuat, mampu duduk di tahta kerajaannya. So nampak Ibn Qayyim bagi perumpamaan hati ni macam raja. So bila dia dah kuat, dia mampu untuk apa? Duduk di tahta kerajaannya. Ini hati tu akan duduk bersemayam di tempatnya dengan penuh kekuatan, tanpa ada sebarang halangan, tanpa ada sebarang usaha-usaha untuk menjatuhkan atau menggulingkannya daripada tahtanya. Yang macam kita tengok hari ni, kan? Maksudnya orang duk risau kalau dia jatuh daripada kerusi dia. Takut orang gulingkan dia, takut maksudnya itu. Jadi itu perumpamaan hati ni. Nabi kata apa? Nabi dah sebut dia adalah raja bagi segala
kita kata anggota badan yang lain. Baik, sebab itu dia akan bertambah kukuh dan kuat, mampu duduk di tahta kerajaannya, yang ini perumpamaan hati, serta memberlakukan ataupun melaksanakan keputusan terhadap seluruh rakyatnya. Siapa rakyat bagi hati? Seluruh anggota badan yang lain. Seluruh. Baik. Yang mana lalu mereka akan mendengar dan mentaatinya. Subhanallah. Nampak perumpamaan tu? So macam sekarang kan, kita tengok sekarang ni, kenapa sesuatu negara tu tak stabil? Bila mana kerajaan dan pemerintahnya tidak stabil, kan? Sat guling, sat naik, sat guling, sat naik, sat bergaduh, sat Jadi bila nak berkhidmat untuk rakyatnya, kita tengok pun serabut kita tengok pasal apa? Duk politik. Sedangkan ekonomi makin merudum. Kita tengok dengan masalah kesihatan, virus corona ni lagi, apa benda ni semua. Maksudnya banyak lagi isu-isu yang tak boleh nak diuruskan dengan sempurna kalau pemerintahan itu akan tidak kuat ataupun tidak stabil. Sebab itu kalau kita tengok balik, pentingnya kedudukan raja tu. Sebab itu ada raja. Sebab itu harta sekarang pun Britain, dia orang buang tak raja dia orang, queen dia orang. Tak, sebab itu memang dia punya nak yang akan menstabilkan, kan? Sebab itu perumpamaan bagi hati kita juga. Sebab itu kita kena jaga hati. So kita ni ada raja dalam yang bertahta dalam badan kita ni. Hati kita ni adalah raja. So kita kena jaga dia. Sebab itu kita menuntut ilmu. Maksudnya ini adalah cara antara wasilah untuk kita menjaga hati kita daripada dirosakkan ataupun daripada tidak berfungsi dengan baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, begitulah juga raja-raja sultan. Mereka memerlukan penasihat-penasihat yang baik. Memerlukan teman-teman rapat yang baik. Bukannya teman-teman ataupun penasihat-penasihat yang mengampu, yang tak memberi nasihat dengan benar. Itulah yang akan menyebabkan kerajaan ataupun pemerintahannya akan rosak. Disebabkan bila ada penasihat-penasihat yang tidak jujur dan tidak ikhlas. Sebab tu ada orang dia bercerita pasal bila berlaku orang ni dulu dia tak jadi pemimpin, kemudian bila dia naik jadi pemimpin balik, dulu dia dibuang, ramai orang tinggalkan dia. Kemudian bila dia jadi balik pemimpin, ramai orang nak kawan balik dengan dia. Maksudnya apa? Menunjukkan tak ikhlas lah. Maksudnya kerana dunia, berkawan kerana dunia. Maksudnya itu kebanyakan kalau kita tengok itu yang berlaku. Bertukar-tukar. Bayangkan kalau agama kita ni macam parti politik, hari-hari boleh berubah. Susah Sat kafir, sat Islam, kan? Tak. Sebab itu Islam ni, agama kita ni tetap. Sebab itu sabit daripada perkataan para sahabat Nabi, mereka melarang dengan sikap at-talawun fid din, berwarna-warna. Yang ni berubah-ubah warna di dalam agama. Hari ni nak jadi macam ni, esok kita nak jadi sunnah, lusa kita jadi liberal sikit lah, tulat kita jadi sunnah balik. Boleh ke? Tak boleh kan? Mati dalam keadaan liberal, mati dalam keadaan dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan bid'ah, mati dalam keadaan maksiat, wal'iyadzubillah. Jadi tak sebab tu dilarang sikap berubah-ubah dalam agama, dalam pegangan agama. Sebab tu agama kita tak macam parti politik, boleh lompat, kan? Sat lompat ni semua pakat jadi, nak jadi katak lompat, semua lompat, kan? Berubah sikit lompat, tukar, tak ada pendirian. Jadi tengok siapa yang berkuasa, okey, dia follow. So agama kita bukan macam tu. Agama kita mesti tetap. Maksudnya sabat. Dia dibina di atas ketetapan. Sebab itu dia tak berubah-ubah. Dia takkan berubah. Macam mana kita diciptakan, dan macam itulah juga kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mentauhidkan Allah. Baik. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi, hati tidak boleh dikembangkan dan dijadikan bertambah baik kecuali setelah dibersihkan dan disucikan. Maksudnya dia tak boleh nak dikembangkan dan mendapat kebaikan ataupun penambahan bagi kebaikan itu melainkan setelah dibersihkan, disucikan. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada lelaki-lelaki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan ataupun menahan sebahagian daripada pandangan mereka.
dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih menambah kebaikan kepada mereka. Sebab itu dikata sini, zalika azka lahum. Yang demikian tu kalau kita terjemah by word, kita akan terjemah itu lebih suci, kan? Tetapi yang sebenar, yang tepatnya, kesucian tu, at-taharah tu datang yang pada ketika dia menundukkan pandangan. Itu taharah. At-tazkiyah akan datang setelah itu. Sebab itu kalau kita tengok balik, zalika azka lahum, maksudnya yang demikian itu akan lebih menambahkan kebaikan untuk mereka. Itu terjemahan yang lebih tepat. Kalau kita kata menyucikan, boleh kita kata boleh faham, tetapi tak nampak apa kaitan antara perbezaan antara az-zakah wa taharah, kesucian dan juga penambah kita kata kebaikan yang bertambah ataupun berkembang. Seperti mana yang ditakrirkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam awal bab yang ke-8 yang kita bincangkan tadi. Baik. Sebab itu Allah Taala kata demikian itu zalika azka lahum. Jadi perbuatan kamu menundukkan pandangan kamu, wahai orang-orang beriman di kalangan lelaki, mereka yang menundukkan pandangan. Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan daripada perkara-perkara yang haram dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Zalika azka lahum. Dan itu adalah apa? Lebih akan menambahkan kebaikan untuk mereka. Kalau kita kata lebih suci, tak tepatlah, sebab perbuatan menundukkan pandangan seorang lelaki, ayat ini tak khusus untuk lelaki saja, termasuklah wanita. Maksudnya demikian itu akan lebih menambahkan kebaikan. Baik, kepada mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Taala itu dia Maha mengetahui dengan mendalam terhadap apa yang mereka lakukan. Baik, dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, walihada au faja'ala az-zakah ba'da ghaddil basar wa hifdzil farji. Dalam ayat ini Allah menjadikan apa? Bertambahnya kebaikan itu, berkembangnya kebaikan itu setelah apa? Ghaddul basar, setelah menundukkan pandangan, wa hifdzul farji, dan juga memelihara kemaluan. So maksudnya at-tazkiyah tak mungkin dicapai melainkan setelah berlakunya proses at-taharah, at-tathhir. Maksudnya lebih tepat tathhir, penyucian. Apa penyucian di sini? Menundukkan pandangan daripada perkara yang haram dan juga menjaga kemaluan. Itu tathhir. Maksudnya nak dapat tazkiyah mesti kena melalui proses tathhir dulu, penyucian. Penyucian apa? Dengan mengikut perintah Allah, iaitulah bagi orang beriman, bagi lelaki, menundukkan pandangannya daripada perkara yang haram. Begitulah juga wanita. Maka dengan hal tersebutlah yang akan menambahkan lagi kebaikan, menambahkan lagi kebaikan. Baik. ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة: الحظر جليلة القدر الخطر يوجب ثلاثة فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر. Baik, kerana itu menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan ini memiliki 3 faedah yang sangat penting dan sangat bernilai. Sekarang Imam Ibn Qayyim rahimahullah nak bincangkan tentang faedah daripada tathhir, proses penyucian. Maksudnya hikmah kenapa Allah Ta'ala suruh kita menundukkan pandangan, menjaga pandangan kita daripada perkara yang haram. Baik, dan juga menjaga kemaluan. Baik, yang pertama kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, halawatul iman wa ladzatuhu allati hiya ahla wa atyabu wa aladzu mimma sarafa atau mimma surifa basaruhu anhu wa tarakahu lillah. Fa in man taraka lillahi syai'an 'awadahu Allahu khairan minhu. Baik, yang pertama faedah kita menundukkan pandangan, iaitulah yang akan dapat bagi orang yang menundukkan pandangan ini, mereka akan mendapat yang pertama faedahnya kemanisan dan kelazatan iman. Kemanisan, halawatul iman, waladzatuhu, dan kelazatannya yang lebih manis, ahla, allati hiya ahla wa atyab, yang lebih manis dan lebih baik, lebih lazat, wa aladzu, daripada apa yang dihindari oleh pandangannya kerana Allah Ta'ala. Maksudnya apabila dia memalingkan pandangannya, menjaga pandangannya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hal tersebut akan memberikan faedah kepadanya berupa kemanisan iman, kelazatannya, kemanisan, dan juga kita kata kemanisan iman, kebaikan iman, dan juga apa, kelazatannya daripada segala perkara yang dipalingkan pandangannya daripada
apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang dia lakukan kerana Allah Ta'ala. Baik. Sebab barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, nescaya Allah Azza wa Jalla akan menggantikannya dengan lebih perkara yang lebih baik. Yang ni mafhum hadis. Man taraka lillahi syai'an awadahu Allahu khairan minhu. So Imam Ibn Qayyim dia punya ibarat-ibarat dia ni takkan lari daripada Quran dengan hadis. Baik. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuknya. Baik. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi, nafsu itu sangat senang melihat wajah ni, dia bagi contoh. Nafsu itu sangat senang melihat wajah yang cantik. Dan mata adalah apa? Penyampai bagi hati. Mata ni adalah penyampai bagi hati. Medium yang akan menyampaikan sesuatu yang dilihat tu, yang akan sampai kepada hati. Dan hatilah yang akan mengutuskan utusannya untuk melihat apa yang ada di sana. Apabila utusan itu, yang ni utusan ni mata lah, memberitahu hati tentang keindahan dan kecantikan apa yang dilihat, maka hati akan tergerak untuk merindukannya. Ia akan sering menjadi payah dan sering mengalami kesusahan dan membuatkan lagi menjadi payah bagi utusan tersebut. Maksudnya mata tu akan jadi susah. Maksudnya tak sanggup, maksudnya dia tak boleh nak tangguh. Sebab itu dia akan memberi kesan kepada hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair dalam sebuah syair. Sebab itu dia kata sini, fa idza akhbarahu bi husnil manzur ilaihi wa jamalihi taharraka ishtiyaqan ilaihi. Bila mata tu menyampaikan maklumat kecantikan dan keindahan apa yang dilihat kepada hati, taharraka ishtiyaqan ilaihi, maka mata itulah yang akan menggerakkan hati untuk merindui perkara yang dilihat, keindahan yang dilihat. Wa kathiran ma yata'abu wa yut'ibu rusulahu wa ra'iduhu, yang mana itulah yang akan memenatkan utusan, iaitu mata tadi, yang akan menyebabkan payah untuk dia menanggung, dan akan menyebabkan hal itu akan menyusahkan lagi. Sebagaimana kata penyair, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman atba'atka al-manadiru ra'aita alladhi la kulluhu anta qadirun alayhi wala an ba'dihi anta sabiru. Bila suatu hari engkau utuskan matamu sebagai utusanmu, utusan bagi hatimu, nescaya pelbagai pemandangan yang dilihat oleh mata itu akan memayahkanmu. Engkau melihat apa yang tidak semuanya engkau mampu memperolehinya, sedang terhadap sebahagian yang engkau tidak mampu untuk bersabar. Maksudnya sebahagian daripada keindahan yang dilihat itu tak mampu kita nak sabar nak lihat. Baik, anda bagi contoh yang mudah untuk faham. Kita sekarang ni dah masuk Rejab kan? Berapa bulan? Tak sampai sebulan lagi nak Ramadan. Sebulan lagi kan? Baik. Nak bagi contoh yang mudah, nak senang nak faham. Kita bulan Ramadan ni kita selalu orang kalut nak pergi mana? Bazar Ramadan. Masjid je juga. Yang ni siang. Masjid malam kan? Kalut nak pergi bazar Ramadan lah. Pasal bukan semua orang mampu masak, ataupun bukan semua orang dia tak boring dengan masakan dia. So dia nak rasa masakan orang lain. So hikmahnya Allah Ta'ala jadikan apa? Kita ni, maksudnya kita berhajat kepada orang lain kan? Maksudnya kita nak rasa masakan orang lain. Kadang-kadang kita masak dah sedap dah, tapi kita tak puas. Kalau kita hari-hari aku masak benda ni kan, walaupun dah sedap, tapi kalau kita masak sendiri tu jadi tak lain berbanding dengan orang masak. Jadi bila kita pergi bazar Ramadan ni, mata ni dia akan dia panggil rambang mata. Betul tak? Tambah-tambah kita tengah lapar, puasa kan? Kalau air tu, kalau boleh air tu cendolnya dengan soyanya, soya cincaunya, dengan apa lagi air limau kalamansi lah apa tu. Kalau boleh ni, kalau kita tengok mata ni, base pada hukum mata, semua kita nak beli, betul tak? Kan? Tengok ayam goreng, ayam percik, ayam ni. Kalau boleh tu ayam semua nak beli. Tapi bila beli tu, dah balik tu, habis buang macam tu je, tak makan. Betul kan? Selalu macam tu. Kuih. Tapi tu selalunya awal-awal.
Bila dia dah tahu membazir apa semua, dia dapat pengajaran lah. Kan? Esok tu dia tengok Allah. Duit yang semalam tu dah kering. Pasal apa hak semalam tu dah habis. Kan? Baru dia menyesal. Tapi ala kulli hal, kenapa mata? Sebab dia tengok kan. Sebab apa? Sebab mata ni utusan bagi hati. Betul tak? Kita kalau tengok kan, tengok dekat bazar Ramadan ni macam-macam, cantik-cantik pula tu kita tengok. Dia macam kuih tu melambai-lambai kat kita. Dia macam tu, nak bagi tahu tahap dia punya godaan dia tu. Dengan dia orang buat keknya dengan makanan macam-macam, dengan airnya. Kita tengok tu memang apa? Memang itu apa kita kata? Mata. Kan? Baik. Jadi bila mata menyampaikan kepada hati, maksudnya hati ni tak boleh nak tanggung. Betul tak? Banyak sangat kita tak boleh nak tanggung. Pasal banyak sangat sampai ada setengah orang tu dia pergi, dia balik-balik dia dia beli karipap je. Padahal apa? Pasal dia tak boleh nak buat keputusan. Ada orang dia tak boleh nak buat keputusan nak beli apa? Punya susah pasal apa? Punyalah banyak makanan. Nak bagi tahu nikmatnya. Kan? Sebab itu kita kena syukuri nikmat tu. Kan? Jadi apa? Macam-macam. Sebab apa? Tak boleh nak tanggung. Jadi hati ni pula dia menggerakkan untuk apa? Saya balik pula masuk dalam kereta dah ni. Oh, menyesalnya aku tak beli yang kan. Dia jadi apa? Sebab dia dah melekat pada hati tu. Oh, ada datang pula perasaan. Kalau lah aku beli yang ni sekian kan. Tak ada perasaan tu. Jadi benda tu adalah kita kata normal lah. Sebab apa? Sebab semua mata kita sama. Kan Allah Ta'ala jadikan apa, mata kita ni memang gemarkan kepada syahwat, gemarkan kepada makanan, minuman, yang sedap, yang indah. Sama jugalah kalau orang lelaki tak tahulah macam mana orang perempuan. Cuba lepas dia masuk kat shopping complex, mall. Kalau ada sale cukup lah. Kain, kedai kain cukup. Dia jadi rambang mata. Tambah kalau ada sale. Macam tu lah. Maksudnya dia, orang lelaki faham lah macam mana kan. Dia tunggu lama. Dia kena sabar. Pasal apa? Itu dah memang tabiat dia. Kan? Jadi itu nak bagi tahu apa? Mata. Baik, jadi itu yang dimaksudkan dengan perumpamaan syair tadi. Baik. Fa iza kaffa ra'idu 'anil kashfi wal mutala'ati istaraha al-qalb min kulfati at-talab wal iradah. Faman atlaqa li lahadatihi damat hasaratuhu. فما أطلق لحظاته دامت حسراته فإن النظر يولد المحبة فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه. Baik, bila utusan tadi berhenti melihat, maka hati pun boleh berehat dari beban keinginan. Betul tak? Maksudnya macam mana cara kita nak apa? Nak elak daripada kita rambang mata tadi? Tak payah pergi lah. Kan itu cara dia. Masak kat rumah. Buat masak simple-simple, masaklah kuih yang cikai-cikai, kuih yang biasa-biasa. Asal boleh ada pemanas mulut, okey, alhamdulillah. Ataupun makan kurma saja pun dah cukup. Ada orang, setengah orang pasal dia dah puasa ni dah berapa puluh tahun dia puasa kan. Jadi dia dah tahu tabiat yang sama. Cuma orang yang baru-baru nak hidup ni yang baru je apa macam tadi kan. Sebab kita macam itulah, macam kita dulu kan. Kita dulu waktu kecil-kecil puasa ni macam something yang special lah, maksudnya pasal makan apa semua kan. Tapi bila kita dah makin tua, kita tak nampak dah makan tu. Kita nampak nak apa? Nak menambahkan ibadat. Kita nampak nak menambahkan kita punya bacaan Quran. Betul tak? So makanan ni dia tak penting pun. So sebab itu bagi setengah orang, kalau kita tengok kan, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kan, tengok makan. Apa dia orang makan buka puasa? Simple, kurma. Kemudian ada roti sikit. Kemudian ada cicah-cicah sikit. Simple-simple. Benda yang taklah sampai kena apa, nak kena lap kalau tumpah tu sampai, yelah, sampai ada sup lah apa benda kan. Tak, simple, benda yang simple kan. Jadi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawasanya caranya adalah dengan kita merehatkan mata. Ya, dengan merehatkan mata, maka akan merehatkan hati. Baik. Jadi barang siapa yang melepaskan pandangan secara liar, nescaya dia akan selalu menyesal. Kalau mata dia tak jaga, dia akan menyesal. Kerana pandangan itu akan melahirkan kecintaan. Lantas terjadilah keterikatan hati dengan apa yang dilihat. Nampak? Kemudian keterikatan itu semakin kuat sehingga menjadi kerinduan yang mendalam di dalam hati. Kerinduan itu semakin kuat sehingga menjadi cinta yang sentiasa melekat di hati, sebagaimana lekatnya pemilik piutang dengan pengutangnya untuk menagih hutangnya.
Kan? Perasaan itu semakin kuat sehingga berubah menjadi tergila-gila, iaitu cinta yang berlebihan. Sebab itu kata Ibn Qayyim di sini, yulzimul qalb kalzumil gharim alladhi la yufariqu gharimahu thumma yaqwa fayasiru ishqan. Lama asalnya dia cinta saja, disuka, lama-lama jadi ishq, jadi rindu. Jadi kat sini kata perasaan itu semakin kuat sehingga dia menjadi tergila-gila, ishq. Yang ini cinta yang berlebihan. Kemudian perasaan itu akan bertambah lagi sebab dia dah tak jaga mata sangat tadi, wa huwal hubbul mufrid thumma yaqwa fayasiru syaghafan. Kemudian akan bertambah lagi perasaan itu semakin kuat sehingga menjadi syaghaf. Syaghaf ini asmara yang telah sampai ke dalam lubuk hati yang dalam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz, ketika dia melihat Yusuf. Qad syaghafaha hubba. Syaghafaha hubba maksudnya dia dah jadi bukan setakat angau, dia dah jadi lepas angau apa orang Melayu. Angau ni kita kata apa? Paling teruk dah kan? Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Kan itu dia punya ciri-ciri dia punya simptom. Syaraf ni asmara yang kuat yang telah sampai di lubuk hati yang dalam. Perasaan ini juga semakin kuat sehingga menjadi tatayyum. Tatayyum dikata sini, tatayyum ai ta'abbud. Ini yang paling bahaya, ni kemuncak. Ta'abbud. Tatayyum maksudnya ta'abbud, iaitulah sehingga menjadi hamba kepada apa yang dicinta tadi. Sehingga dia mengabdikan diri kepada apa yang perkara yang dia cintai. Iaitulah apa? Kata orang Arab kata apa? Tayammuhul hubbu idza abbadahu. Maksudnya bila hati ini sudah sampai pada tahap tayammum ataupun tatayyum, tayammum lain. Tatayyum lain. Tatayyum ni maksudnya kita kata apa? Hati ini telah diperhambakan oleh sesuatu yang dia cintai tadi. Sampai tahap dia diperhambakan. Baik, akhirnya hati itu menjadi hamba bagi sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk memperhambakan diri kepadanya. Ini semua merupakan akibat buruk dari pandangan. So dia ada 3 level yang Ibn Qayyim susun. Pertama apa? Al-ishq. Dipanggil ishq. Kita kata apa tadi? Perasaan cinta yang berlebihan, tergila-gila. Kemudian apa? Asy-syaraf. Syaraf ni apa? Maksudnya daripada lubuk hati, angau lah tadi, angau yang melampau. Kemudian yang ketiga, tatayyum, ai ta'abbud. Akhir sekali dia menyembah benda tu. Baik, kita bagi contoh yang real. Kalau kita tengok balik, kita dah bincang sebelum ni, tidak ada orang yang musyrik, tidak ada mereka yang mensyirikkan Allah, melainkan dia pasti akan terfitnah dengan perasaan ishq dan juga syaraf dan juga tatayyum. So dia ada 3 level tadi. Contohnya orang yang menyembah apa? Orang yang menyembah, baik kita tengok Hindu dia sembah apa? Lembu. Kan? Baik. Jadi kecintaan dia pada lembu tu, dia bermula dengan dia bermula dengan ishq tadi. Kemudian syaraf. Kemudian apa? Tatayyum, sampai dia menyembah lembu. Begitulah juga orang yang menyembah berhala. Tak kira lah pokok ke apa ke, dia sama juga, dia akan bermula dengan tu. Orang yang menyembah Isa, orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah Jesus, sama juga, dia akan ada simptom tu. Dia akan mula dengan ishq, syaraf, kemudian sampai tatayyum. Sama. Baik, jadi ini kalau kita tengok balik, ini antara bahayanya pandangan kalau ianya tidak dijaga. Sebab itu dipanggil apa? Penyakit yang kita sebutkan sebelum ni, ishqus suwar. Terlampau obses dengan gambaran-gambaran ataupun rupa-rupa. So ini antara penyakit yang sangat bahaya. Ada orang dia punya nak beritahu obses dengan rupa ni sangat bahaya. Bila mana kita tak jaga pandangan. Maksudnya apa? Sampai tahap pandangan itu akan membawa kepada 3 peringkat tadi. Ishq, syaraf dan juga tatayyum. Kalau kita tengok hari ni dan juga pada zaman dahulu, ulama-ulama ahli sunnah banyak bahaskan tentang isu berkenaan dengan
golongan-golongan yang berpenyakit dan terjebak dalam kesyirikan dan bid'ah ini, kebanyakannya mereka takkan lari daripada dua penyakit, iaitulah ishqus suwa ataupun ishqu ila sautil hasan, rindu kepada gambaran dan rupa, dan rindu kepada suara yang indah. Nampak? Dua ni. Baik, apa contohnya? Contohnya mudah. Kalau kita tengok balik, bagaimana kalau kita buka dalam buku-buku ataupun kitab-kitab Sufi, kalau kita tengok balik, mereka bincang membahaskan tentang melihat wajah yang cantik itu adalah ibadah. So dia orang jadikan melihat wajah yang cantik itu adalah ibadat. So itu datang sufi-sufi yang datang kemudian ni, mereka sangat-sangat obses dengan wajah. Sangat obses dengan wajah. Contohnya wajah guru mereka. Sebab itu kita tak akan dapati, melainkan mereka akan sampai tahap mereka akan simpan gambar tok guru tu, sampai simpan dalam beg duit, gantung, betul tak? Selalu gantung kan, potret tu dia gantung. Siapa ni tok guru aku yang aku cintai kan? Kemudian macam-macam lagi bentuk pengagungan yang datang berpunca daripada disebabkan oleh dia tidak menjaga batasan pandangan tadi, melampau-lampau, sehingga apa? Menyebabkan dia sampai pada tahap kita kata ishq mula, kemudian asyaraf masuk mendalam, kemudian tatayyum, sampailah dia sanggup untuk mengabdikan diri dia untuk tok guru tu. Itu contoh. Begitulah juga kalau kita tengok balik macam mana, sebab apa ada larangan daripada para ulama untuk dalam isu berkenaan dengan apa, melihat amrat misalnya. Maksudnya melihat amrat maksudnya lelaki yang apa, cantik, lelaki yang cantik ataupun yang budak-budak. Maksudnya ada larangan. Sama seperti melihat wajah wanita yang cantik. Maksudnya tak boleh kita tengok tu dengan tujuan untuk lazat-lazat. Maksudnya sekadar untuk hajat lah, harus, yang harus diharuskan, bukan tujuan untuk berlazat-lazat. Tetapi inilah yang tak dijaga oleh golongan-golongan yang sesat tadi. Sebab tu kalau kita tengok balik, Ibnu Qayyim rahimahullah, dia ceritakan, kalau kita buka dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit yang banyak berlaku ketika zaman dia adalah penyakit ishqus suwa. Sebab tu kalau kita tengok balik, banyak kan, apa ini kita kena cakap lah, walaupun benda ni benda yang sebahagian orang anggap sensitif, tapi kita kena bagi tahu. Kebanyakan kalau kita tengok balik, ni setakat pemerhatian anak, kes-kes yang banyak berlaku di ma'had tahfiz, kebanyakannya adalah kes apa? Liwat. Kerana apa? Kerana tak dijaga pandangan. Dan ana cakap, ana risau, dia bukan setakat tak jaga pandangan, bahkan ada elemen-elemen sufi yang telah dididik. Maksudnya dengan, sebab kita selalu dengar ada orang dia kata, apa salahnya kita tengok wajah orang yang cantik ni kerana dia ibadat. Betul tak? Pernah tak kita dengar? Apa salah kita tengok muka orang ni cantik ni? Ni kan ciptaan Allah. Dia kata, ni kan ciptaan Allah. Itu sebenarnya adalah satu syubhat, keraguan. Nampak tak? Maksudnya apa? Syarak tak izinkan kita untuk melihat, untuk berlazat-lazat melihat wajah yang cantik atas apa alasan sekalipun. Kerana dia adalah apa? Dia adalah perkara yang akan membuka kepada mafsadah yang sangat berbahaya, kerosakan yang sangat berbahaya. Iaitulah sampai kepada ishq, syaraf dan juga at-tatayyum tadi, tatayyum, sampai ta'abbud. Yang ini berlaku. Sebab tu kalau kita tengok balik, tak jaga pandangan, tak jaga apa kita kata, pergaulan. Ini antara puncanya. Sebab tu sampai tahap kalau kita tengok balik, ana nak bagi tahu ni, punya obsesnya orang tu dengan muka, sampai ada kadang-kadang tu setengah orang dia tak boleh terima kebatilan ataupun kebenaran yang ditegakkan di depan dia dengan dia memberi alasan wajah orang tu cantik. Ana bagi contoh. Bila ada orang, kita bagi tahu dekat dia, fulan dan fulan ni dia sesat, dia tak betul, dia syirik, dia bid'ah. Kemudian bagi alasan, tapi dia handsome. Apa kena-mengena handsome dengan mengikut kebenaran?
ataupun mengikut kebatilan. Ada kena-mengena ke? Sebab itu anda tekankan dalam kita selalu tekankan dalam kelas kita sebelum ni, kita dah sebutkan tentang cinta sesuatu bukan kerana zatnya. Kan, cinta sesuatu tu kerana dia menyampaikan kita kepada Allah. Allah sahaja yang kita kena cinta kerana zatnya. Adapun selain daripada Allah, termasuk Nabi SAW, dia hanyalah cinta wasilah. Cinta kerana dia akan menyampaikan kita kepada Allah dan Rasul, bukannya kerana batang tubuhnya. Tetapi orang yang sesat ni, mereka dah terbiasa dengan cinta kepada zat tu, sehingga menyebabkan apa? Jatuh kepada ishq, syaraf dan juga tatayyum. Ini sangat bahaya. Sebab itu kita kata, kalau nak kira wajah cantik, sudah tentu, kalaulah kita nak kata wajah yang indah, wajah yang cantik ni adalah kelebihan, sudah tentulah Nabi Yusuf lebih utama berbanding Nabi Muhammad. Tapi tak kan? Nabi Muhammad dia kata apa kat Nabi Yusuf? Dia kata Nabi Yusuf ni telah diberikan separuh daripada ketampanan seluruh lelaki yang ada. Syatru al-husun, seluruh, maksudnya separuh daripada ketampanan seluruh manusia. Tetapi Allah tak jadikan Nabi Yusuf lebih daripada Nabi Muhammad. Still Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Yusuf. Betul tak? Sama juga orang yang obses dengan suara, sama juga. Dia jadi kes yang sama jugalah. Bila kita kata ni tak betul ni sesat. Tapi ustaz, saya dengar dia baca Quran sedap. Tak? Kita kata kat dia benda ni tak betul. Benda ni bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ustaz, dia baca Quran sedap. Nampak? Dijadikan suara yang sedap itu sebagai neraca untuk mengukur kebenaran. Ni salah. Sama macam orang tadi lah, tapi muka dia handsome. Apa kena mengena muka dia handsome dengan dia nak sesat atau tak? Betul tak? Tak ada kena mengena. Allah Ta'ala jadikan kita, Allah kata dia jadikan kita ni berpuak-puak, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Adakah Allah kata yang paling cantik? Adakah Allah kata yang paling indah suaranya? Tak, atqakum. Dan Nabi SAW jelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tak melihat kepada rupa paras kamu. Allah tak tengok rupa paras kita. Wala ila amwalikum. Allah Ta'ala tak tengok juga kepada apa? Harta benda kamu. Tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Sebab itu kita tengok hari ni, masyarakat kita rata-rata mereka menjadikan neraca kebenaran itu salah. Sebab itu tengok, masyarakat kita ni obses dengan dua kan? Kecantikan, suara. Betul tak? Siapa yang ada suara paling indah, paling sedap, dia akan diangkat dalam masyarakat. Penyanyi lah. Kalau dia cantik, lagilah. Lagi dia ada package lengkap lah. Lalu orang yang tak ada suara yang indah ataupun orang yang hodoh dianak tirikan. Atau macam yang kita tengok cerita-cerita Melayu kan. Kalau anak dia tu macam cerita, bukan cerita Melayu lah, cerita rakyat. Kisah apa? Itik dengan anak. Itik ni putih. Dia dapat anak ada 2-3 ekor ni, semua anak dia putih, tiba-tiba anak dia hitam seorang. Seorang pula. Yang hitam tu disisihkan, betul tak? Disisihkan. Sebab apa dia hitam? Disisihkan. Baik. Sama juga dalam masyarakat kita hari ni, kita tengok masyarakat kita terlampau obses dengan kecantikan, ketampanan dan juga keindahan suara. Tak percaya orang yang diangkat hari ni dalam masyarakat adalah siapa? Pelakon dan artis. Penyanyi, pelawak. Baik, penyanyi sebab dia suara sedap. Kalau dia ada rupa yang cantik, itu package yang lengkap lah. Kan pelakon sebab cantik. Nampak tak? Kita kemudian dalam agama pun kita nak pakai neraca yang sama. Sampai tahap dalam agama bila dia nak hukum base pada agama pun dia ikut neraca yang sama. Dia kata, ustaz hang tak handsome. Kan? Ustaz hang macam ni, ustaz hang suara tak sedap, tak pandai taranum. Tak boleh ikut. Baca Quran pun salah. Padahal dia tak tengok apa yang disampaikan. Kan? Dia duduk kalut tengok. Ustaz hang ni tak pakai serban, tak pakai jubah. Pakai baju Melayu je.
Kopiah pun kopiah tak cantik. Kopiah pun kopiah tak basuh ke apa kan. So dia base pada apa? Dia base tengok pada penampilan. Tapi tengok syekh kami, tengok dia cantik. Jubah dia tu gosok, kemas. Sekian. Sebab dia dah jadikan benda tu sebagai ukuran dia yang asasi. Baik, ana nak cerita satu cerita. 2 kisah. Nak bagi tahu macam mana Allah Ta'ala tak lihat pada pandangan Allah Ta'ala, pandangan Allah ni tak tertumpu kepada rupa paras kita dan juga suara kita yang indah atau tak. Baik, yang pertama, kisah berkenaan dengan Atha ibnu Abi Rabah. Baik, Atha ibnu Abi Rabah ni dia adalah hamba sahaya. Tabi'in, hamba sahaya, anak murid kepada siapa? Ibnu Abbas. Dan juga sahabat Nabi yang lain. Baik, dia ni dikatakan wajahnya hitam, berlegam. Tetapi Allah Ta'ala angkatnya dengan ilmu. Sampai dikatakan Khalifah Abdul Malik bin Marwan datang untuk bawa anak dia untuk menuntut ilmu daripada Atha ibn Abi Rabah. Mereka melutut di depan Atha ibn Abi Rabah, sedangkan mereka ini adalah khalifah. Dia ni adalah khalifah. Menunjukkan Allah mengangkat kedudukan seseorang itu berdasarkan ilmu, pengetahuan, bukan berdasarkan rupa dan paras. Satu lagi kisah Muhammad ibnu Abdul Rahman Al-Awqus ataupun Al-Ahqus ataupun Al-Awqus, qadi Mekah, yang dilantik menjadi qadi di Mekah selama 20 tahun. Dia ni dikatakan dia ni tak ada tengkok. Dia tak ada tengkok. Dikatakan tengkok dia ni masuk dalam badan dia. Tengkok dia masuk dalam badan dia. Dia tak ada tengkok. Waktu dia kecil memang dia dilahirkan macam tu. Mak dia kata apa? Maknya bijak. Mak dia kata, wahai Muhammad Al-Ahqus, engkau ni memang kalau engkau keluar rumah, orang akan gelak kat kau. Orang akan kutuk engkau. Orang akan kata engkau ni hodoh, tak ada tengkok dan sebagainya. Dikatakan dia pendek, tak cantik lah, kan? Kemudian mak dia kata apa? Pergilah engkau menuntut ilmu, kerana dengan ilmu itu Allah akan angkat kedudukan kau. Fatalabal ilm, lalu dia pun menuntut ilmu. Dia dengar cakap mak dia. Dia bukan kalut Dia bukan kalut pergi nak cari spa ke apa, ataupun tempat supaya bagi tarik dia punya tengkok tu, bagi dia tengkok ke, atau buat operation ke, surgery ke, plastik surgery ke, ataupun makan suplemen nak tinggi kan. Macam orang hari ni kan, punya obses nak tinggi, padahal kena tipu. Mana boleh lah kan. Dia menipu lah, sampai obses terlampau nak cantik, terlampau nak tinggi, terlampau nak ramping lah, nak gini, nak itulah, sampai obses dengan suplemen sekali kena tipu, kan. Baik, jadi dia tak sibukkan dengan fizikal. Dia tahu, dia reda ni Allah cipta dia macam tu. Tapi dia cari apa? Cari ilmu. Kemudian dia kata, aku menuntut ilmu sampailah dia jadi alim, sampai dia dilantik menjadi qadi di Mekah selama 20 tahun. Semua orang datang kat depan dia untuk menuntut ilmu dan juga untuk tanya tentang hukum hakam. Satu hari, yang ni lucu lah, satu hari dia tengah bagi fatwa. Kemudian lepas dia bagi fatwa tu, dia berdoa. Dia kata, Allahumma a'tiq raqabati min azabin nar. Ya Allah, engkau bebaskanlah leher aku daripada azab neraka. Kemudian ada seorang makcik tua ni lalu, dia kata, weh, kenapa hang minta Allah lepaskan engkau daripada leher engkau, daripada azab? Engkau tak ada leher, engkau tak ada apa? Engkau tak ada tengkok. Kenapa hang minta? Kenapa makcik tua kan, dia tengok dia tak tengkok kan. Jadi dia disebut tu, ya Allah, bebaskanlah leherku daripada apa? Daripada azab neraka. Leher ataupun kita kata bahu lah. Maksudnya dia ada kan orang yang setengah tu dia tak ada tengkok kan, dia termasuk. So kita tak boleh hina penciptaan Allah terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala cipta macam tu. Sama juga macam suara. Suara ni sebenarnya khilqah, ciptaan Allah. So tak perlu dah kita nak masuk
tangan ni gesek. Ada orang dia nak mengaji Taranum tu, nak bagi suara sedap, dia kena gesek. Masuk dalam kerongkong tu, dia kena gerakkan ataupun dia kena gesekkan. Ada setengah tu punya nak dapat suara yang indah ni, dia masukkan kepalanya dalam baldi kerana dia menjerit dalam tu. Ni real ni, cerita real. Orang yang mengaji Taranum ni macam tu. Kalau orang Melayu dulu dia lagi dahsyat lah. Sebab dia orang memang obses dengan suara indah ni, suara yang merdu. Dia ada ilmu buluh perindu. Orang Melayu dulu jangan main-main. Dia ada apa? Ilmu buluh perindu. Macam mana nak dapat suara yang indah. Dia ada dia punya mantra jampi. Dia jampi tu dia akan kata ada penuh dengan kesyirikan lah. Ada penuh dengan kesyirikan. Ada satu ni anak nukilkan. Yang dalam kalau tengok balik banyak sebenarnya. Tapi memang tengok syirik, betapa syiriknya mereka. Dipanggil ilmu pengasih suara lah. Pengasih suara, penyeri. Sekarang ni duk jual lagi, ada jual lagi minyak-minyak tu. Masih ada dekat Shopee, dekat Lazada masih ada dijual. Untuk dapat penyeri, untuk dapat suara sedap. Jangan kita ingat macam dah tak ada lah. Bila orang makin jahil, makin benda yang syirik ni akan ada. Baik, dia kata di sini mantra ini digunakan untuk mendapatkan cahaya tubuh dan suara yang bagus. Dia kata tata caranya setiap pagi setelah bangkit dari tidur, sebelum melakukan apa-apa, don't try this at home sebelum tu. Disclaimer Lagi dia salah faham. Dia ingat ustaz baca ni Caranya setiap pagi setelah bangkit dari tidur, sebelum melakukan apa-apa, lakukanlah hal berikut. Ambil segelas air putih, lalu dibacakan mantra berikut 3 kali. Setiap satu bacaan hembuskan ke air tadi dengan dimulai Al-Fatihah. Tengok baca Al-Fatihah juga, tapi tak faham. Sebelum membaca mantranya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zakina, Allahumma kullu zain qadir. Aku nampilkan cahaya Allah di tubuhku. Aku nampilkan cahaya Allah di tubuhku. Suka hati dia. Dia ingat cahaya Allah ni apa? Kan? Malaikat Jibril dapat perintah daripada Allah di sebalik hijab. Jibril ketua malaikat. Dikatakan Nabi SAW pernah nampak Jibril ni duduk dengan selimut. Jibril ni duduk dengan selimut, tutup badan dia dengan satu selimut, dalam keadaan ketakutan sebab tengah tunggu perintah Allah. Kemudian antara Jibril dengan Allah Ta'ala ada hijab, lebih pada ribuan hijab. Yang hijab Allah ni daripada cahaya, nur, cahaya. Maksudnya Jibril yang hebat ni pun terhijab daripada Allah. Allah Ta'ala perintahkan Jibril hanya di sebalik hijab. Tapi dia tiba-tiba suka hati dia, aku ambil sikit cahaya Allah. Suka hati dia je. Itu wama qadarullah haqqa qadri. Dia tak tahu Allah Ta'ala ni macam mana. Dia tak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nampak? So dia kata aku nampilkan cahaya Allah di tubuhku, cahaya Muhammad di badanku. Cahaya Muhammad pula, kan? Irit mudik burung terbang mendengar suara aku, seperti suara Allah Nabi Daud. Suka hati dia je. Nampak? Kan? Orang bunting sedangkan gugur, budak-budak sedangkan terjaga, mendengar suara aku seperti suara buluh perindu. Buluh perindu pula. Kabar guru sajak kepada aku dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan aku untuk menambah akan khasiat mantra ini, bacalah mantra ini sebanyak 7 kali selesai solat wajib 5 waktu pula. Itu kita kata bid'ah ni kan? Mantranya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula mantra lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buluh pelalak, buluh perindu, 3 dengan pucuk aru, hati mendengar, hati nan pilu, mendengar suara Sri Gansa, kus semangat, umat Muhammad tunduk kasih kepada aku seorang. Tu dia. Umat Muhammad tunduk pada aku seorang. Tengok ni, betapa selfish, pentingkan diri. Nampak? Kepada aku seorang je. Kabar guru sajak kepada guru sajak ni jin lah, dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok, main-mainkan la ilaha illallah Muhammad, main-main kalimah tauhid. Kufur. Satu kita kata macam ni syirik lah, syirik dan kufur. Kemudian ada pula pengasih Nabi Musa, macam-macam. Baik, ini kalau kita tengok sebab apa? Sebab terlampau obses dengan suara. Sebab tu benda ni dia dah masuk, kita kata obses dengan suara ni dah masuk hatta dalam bidang agama. Cuba tengok,
sekolah-sekolah agama, SMKA ke apa kan, sekolah-sekolah agama ini memang dah dididik di kalangan pelajar-pelajar sekolah agama ni. Antara pelajar yang terbaik ni, ciri-cirinya, pelajar yang hebat, pelajar yang diangkat oleh sekolah akan diangkat, ciri-cirinya mesti suara sedap. Betul tak? Satu kan? Yelah, sebab kita kan dulu pernah macam tu lah, orang anggap macam tu. Kita dalam sistem tu ada pertandingan nasyid kan, kemudian tengoklah dia siapa yang menang based pada suara kan, tilawah Quran, gini-gini, dah dididik. So budak-budak pun dia orang dah dididik. Bila balik kat rumah, dia orang akan cerita, orang ni menang, orang ni Tuhan, juara tilawah. Tapi semuanya base pada suara tadi. Kemudian dia adakan ilmu tarannum kan. Dengan ilmu tarannum ni, orang jadi apa? Kita kena faham, bila kita sebut suara kita ni adalah khilqah, ciptaan Allah, kita kena terima seadanya. Maksudnya kita kena faham, suara kita ni sama macam wajah kita, sama macam kulit kita, macam warna kulit kita. Boleh tak kita ubah? Tak boleh lah. Boleh tak kita latih untuk dapat apa? Kelebihan suara tu? Ada dalil tak Nabi suruh kita latih suara kita ni? Kan? Tak ada. Maksudnya dia sama, penciptaan Allah. Maksudnya kita kena redha. Kalau Allah Ta'ala bagi dekat kita suara yang sumbang, kita kena redha. Kalau Allah Ta'ala bagi dekat kita suara kita ni suara yang merdu, kita kena syukur. Bukan dengan kita kufur nikmat, dengan kita banding-bandingkan, kita pertandingkan pula suara kita. Sebab tu macam kita kata hukum kita, apa hukum sekarang apa panggil, apa dia, Ratu Cantik. Kalau kita tanya, apa hukum pertandingan Ratu Cantik? Haram. Semua jawab haram. Sebab apa? Sebab dia menayang kecantikan dia. Betul tak? Apa hukum suara cantik, suara sedap? Apa hukum mempertandingkan dan membanding-bandingkan antara suara? Apa sama hukum dia? Sama lah. Sama kita menayang badan kita, sama kita menayang kecantikan kita. Tapi orang kat situ, tak boleh ni. Ni lain. Sama lah hukum dia. Sebab benda tu tak diperintahkan untuk kita apa? Untuk kita membanding-bandingkan dan dipertandingkan. Masalahnya tilawah ini dia bertanding base pada suara tadi. Hafazan lain lah. Tilawah tu kita kata adalah, kita kata kalau lelaki boleh lah, masihlah ada kelonggaran sebagian ulama. Tilawah, bacaan. Hafazan dia lain kan, dia base pada hafazan. Tilawah tadi base pada tilawah, dia bukan pada suara. Tapi bila dah jadi suara tu lebih dominan, dia boleh jadi haram lah, dia boleh jadi bid'ah lah. Nampak? Sebab dia suara tu lebih dominan. Maksudnya judge pun dia judge base pada suara. So dah nyanyi macam nyanyian, dia judge pada suara, dia judge pula pada persembahan. So tak boleh lah. Baik hafazan, dia base pada hafazan kan, hafalan. Dia bukan base pada suara tak. Sebab tu maksudnya menang atau kalah base pada hafalan, pada ingatan orang tu, tak menjadi masalah. Sama macam kita bertanding lumba kuda, memanah, boleh, harus. Tapi kalau nyanyian ni base pada suara, sebab tu kena perhati balik. Sebab tu dia dah sampai masuk ke dalam bidang agama lah, kita kata. Benda tu asalnya dalam masyarakat kita dah obses dengan kecantikan rupa dan juga sedap merdunya suara. Akhir sekali masuk ke dalam agama. Dan benda tu dia kita kena tengok, dia akan memberi kesan yang sangat buruk. Sebab kalau kita tengok balik macam ada setengah orang bila dia cerita balik macam mana anak dia stres bila tak dapat tarannum tu, tak dapat nak catch up sebab dia suara tak sedap. Macam mana kita nak paksa? Macam kita kata, kita umpamakan dia kulit dia putih, kita nak suruh dia jadi hitam, boleh ke? Tak boleh lah. Sebab itu ni kita kata benda ni kita kata dia adalah khilqah, ciptaan Allah. Dia tak boleh diubah. Masih tak boleh diubah. Kan? Jadi sebab itu kalau kita tengok balik, ini antara perkara yang berpunca daripada apa? Sebab terlampau obses dengan
kecantikan tadi dan juga kemerduan suara. So benda ni dua benda yang kalau kita tengok balik antara banyak berlakunya penentangan terhadap syariat adalah berpunca daripada dua perkara tadi. Maksud terlampau obses dengan rupa paras dan juga terlampau obses dengan suara yang indah. Rupa paras pula cuba tengok. Dia bila obses dengan wajah yang cantik ni, tengok jadi dia tak cukup kan. Dia yang botox, pakai susuk kan, macam-macam. Kemudian makan suplemen yang kononnya gini, pakai make up yang pelik-pelik. Sampai tahap tu, sampai kita tengok tu pun kita takut. Tak tahu kan, dia takut kita tengok. Satu, dia kena balik kepada nature. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Kan? Sekadar bedak, sekadar sedikit untuk suami, untuk hajat. Kan? Haruslah, tapi ni sampai tahap apa? Sampai dia obses dengan benda tu, jadi bahaya. Sebab dia kita balik pada tiga tadi, ishq, syaraf dengan tatayyum tadi. Tatayyum maksudnya sampai tahap dia mengabdikan dirinya kepada hal tersebut. Dia mengabdikan dirinya kepada kecantikan. Hari-hari dia hanya duk fikir macam mana nak suara sedap, macam mana nak cantik. Itu menunjukkan dia telah mengabdikan dirinya kepada kecantikan. Betul tak? Itu bentuk pengabdian dirinya kepada kecantikan. Sampai tahap dia sampai sanggup sampai apa? Ialah sampai nak botox tu sampai beratus-ratus ribu. Nak cucuk tu beratus-ratus ribu bil. Obses dengan kecantikan. Padahal Allah dah bagi dia cantik dah. Dia tak bersyukur. Nampak? Sama jugalah macam pakaian, sama juga. Pakaian Allah Ta'ala dah bagi apa yang mudah. Sebab itu kita tengok balik sahabat Nabi dengan para sahabat, mereka ni minimalis. Simple. Apa yang mereka ada, mereka pakai. Apa yang mereka mampu beli, mereka beli. Mereka pakai. Mereka tak buat-buat. Mereka tak menyusah-nyusah. Mereka tak takalluf, memberat-beratkan. Beza dengan orang hari ni, cuba tengok pakaian. Kadang-kadang tu teruk sangat. Kan? Teruk sangat. Sampai tahap, yelah kita kata sampai tahap, yelah kalau yelah pakai tudung tu sampai kita tak nampak muka dia, kita nampak labuci penuh. Labuci saja kan? Tak. Dia kalau sikit-sikit tu boleh tahan lagi lah. Ni kita tak tahu dia ni labuci ke orang. Kan? Sekadarnya lah apa yang kita mampu, apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, yang kita mampu, kita kena zahirkan. Tetapi jangan melampau-lampau. Sebab itu dalam syariat kita adanya larangan kita memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ni pakaian yang boleh menarik perhatian orang lain. Yang pelik, maksudnya yang pelik. Kalau kita jalan tu orang akan tengok. Kan? Maksudnya dia akan menimbulkan apa? Syuhrah. Dia pakaian populariti, pakaian famous. Macam nak tengok pakaian syuhrah ni, tengok pakaian orang yang kita kata artis-artis tu. Tengok macam mana pakaian dia sangat apa? Menyedihkan. Tak cukup kain. Kan? Dan kadang-kadang tu kita tengok pelik-pelik. Pasal dia dah mengabdikan diri dia kepada benda tu. Jadi dia sampai kadang-kadang tu kalau kita tengok orang kafir ni, kalau kita tengok kebanyakan orang kafir lah, kebanyakan orang Islam pun yang ikut orang kafir pun terikut juga. Dia orang dah sampai tak tahu tau, macam dia kata bosan lah pakai pakaian yang biasa-biasa. Last sekali dia ada yang sampai tahap pakai tu, pakai macam monyet lah, pakai macam kucing lah, pakai macam binatang kan. Kadang-kadang pasal apa? Pasal dia orang dah terlampau obses dengan pakaian sampai Allah Ta'ala bagi mereka ni dah tak tahu dah nak pakai apa. Nampak? Sampai last sekali tak pakai apa. Nah. Itulah yang teruk tu. Satu yang tu antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Nabi SAW sebut tentang apa? Akan muncul yang golongan-golongan yang mereka pakaian tapi telanjang. Nah ini banyak kita tengok. Kadang-kadang tu kita pun pelik, kita pun tak tahu mana satu pakaian dia, mana satu kulit dia. Punya apa? Pasal kita tak tahu apa dia ni manusia ke, kucing ke, binatang ke apa. Kita pun tak tahu nak clarify. Pelik sangat. Kalau kita tengok hari ni kan, seluar pula dia koyak kan. Koyak saja koyak. Kita tengok kan, hang ni miskin ke apa. Kita rupanya kaya. Kan, seluar aku koyak-koyak. Naik Mercedes. Nak kata miskin tak lah. Rupanya memang style. Sekarang pun kita nak cari baju kan. Baju nak cari baju yang
baju yang besar-besar pun susah sekarang. Semua baju kecil-kecil je. Sama ada lelaki perempuan. Makin kecil kan, makin kecil. Baik, jadi kalau kita tengok balik, ini antara perkara yang disebabkan oleh pandangan tadi. Sebab itu obses terhadap dunia, terhadap apa yang nikmat-nikmat yang ada di dunia ini adalah perkara yang berpunca, antaranya adalah berpunca daripada pandangan mata yang membawa kepada hati. Baik, jadi itu kalau kita tengok balik, itu pertama sekali faedah daripada kita menjaga pandangan. Menjaga pandangan kita, maksudnya jangan kita biarkan mata kita ni liar, memandang perkara-perkara yang haram, yang mana itu akan menyebabkan kita menyebabkan hati kita sakit, kena 3 perkara tadi, dan juga akan menyebabkan kita tak mampu nak menanggung, dan kita takkan mampu untuk capai apa yang kita lihat. So orang terlampau obses ni, dia tengok orang tu, dia compare dengan orang ni, dia compare dengan kulit orang tu, dia compare dengan wajah orang ni, dia compare dengan orang ni. Kemudian dia mula tengok kat cermin kan, kenapalah wajah aku tak macam orang ni, kenapalah wajah aku tak macam artis ni. Tu yang sampai ada yang dekat Iran, dia punya obses dengan seorang artis ni, dia buat bibir dia tu dibagi apa? Dia bagi bibir dia tu tebal, besar. Last sekali jadi buruk, tak tahu jadi apa pun tak tahu. Kenapa obses dengan apa? Dengan bibir tu. Kan? Akhir sekali dia merubah ciptaan Allah. Ada yang setengah tu dia terlampau obses dengan kucing, dia ubah jadi kucing. Saya tengok kan orang kafir, dia tak ada agama, dia tak tahu apa tujuan dia hidup. Elok-elok Allah Ta'ala bagi dia mulia jadi manusia, dia nak jadi binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Jadi insyaAllah pada kelas akan datang kita akan sambung pada faedah yang berikutnya, faedah yang kedua, faedah daripada kita menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.